Salam sejahtera, saya Gan Cicing dari kelas 5-3. Hari ini saya akan membentangkan kajian kes sejarah tingkatan 5 yang bertajuk Kemakmuran Negara. Pernyataan masalah dosa ekonomi baru bertujuan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dengan memberi peluang kepada rakyat berbilang bangsa untuk menikmati kemakmuran negara dengan lebih adil dan saksama. Buktikan pelaksanaan DEB mampu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dalam negara kita. Lepas ini, kajian ini ada 5 objektif kajian. Pada akhir kajian saya dapat menguraikan latar belakang pendudukan dasar ekonomi baru. Kedua, menjelaskan strategi dasar ekonomi baru. Ketiga, menerangkan pelaksanaan dasar ekonomi baru dapat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di negara kita. Keempat, menyatakan kesan kepada negara sekiranya jurang ekonomi tersebut tidak diatasi. Akhirnya, menyuarakan kepentingan DEB dalam proses pembangunan negara. Kaedah kajian. Untuk menyiapkan kajian kali ini, saya telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat bagi melaksanakan kajian kes sejarah ini. Banyak maklumat yang diperoleh termasuk perkembangan DEB sehingga kini. Seterusnya, saya telah menggunakan buku teks sejarah tingkatan 5 bab 8 untuk mendapatkan maklumat tentang kes kajian yang saya laksanakan. Selain itu, saya juga telah menggunakan buku modal Hotstip untuk perkataan saya. Selepas itu, untuk kajian ini saya juga menerima bimbingan daripada Cikgu Asia dengan cara terlibat melalui Google Meet untuk membuat kajian kes ini. Dapatkan kajian. Objektif pertama, menjelaskan latar belakang pendudukan DEB, antaranya untuk oleh Majlis Perundingan Negara Mempeng. Negara ini Mempeng dianggotai oleh berbagai lapisan masyarakat. Oleh itu, Mempeng ditubuhkan untuk menumbuh identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Selain itu, DEB dilaksanakan dalam 20 tahun sebagai rancangan pembangunan ekonomi. Contohnya, DEB dilancarkan melalui rancangan jangka panjang pertama. Objektif kedua, menerangkan strategi dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru telah menitik beratkan dalam membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Kedua, dasar ekonomi baru menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Ketiga, dasar ekonomi baru telah memberi peluang rakyat menikmati kemakmuran dengan lebih adil dan saksama dengan mengurangkan jurang sosial ekonomi antara bumi putera dengan bukan bumi putera. Keempat, selain jurang ekonomi bumi putera, dasar ekonomi baru juga mengurangkan sosial ekonomi antara pantai timur dengan pantai barat. Akhirnya, bukan itu sahaja, dasar ekonomi telah menggunakan sosial ekonomi antara masyarakat desa dengan pantai. Objektif ketiga, menerangkan pelaksana dasar ekonomi baru dapat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di negara kita. Meningkatkan taraf hidup rakyat. Peranan agensi kerajaan. Rancangan buku hijau. Pembangunan wilayah. Meningkatkan taraf hidup rakyat. Di dua tanda, tumpuan kepada penduduk yang menghadapi kemiskinan khususnya petani kedah, pekebun kedah dan penduduk kampung baru. Contohnya, memberi subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, pemasaran dan pusat kemajuan kredit, pemasaran dan pusat kemajuan pelatihan di bandar. Untuk membasmi kemiskinan di bandar pula, kerajaan telah memajukan berbagai jenis perindustrian, membuka lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan berbagai kaum, menyediakan kemudahan asas. Rancangan buku hijau. Rancangan buku hijau ini telah dilaksanakan oleh Tun Abdul Razak Hussein
Selain itu, maklumat rancangan ini adalah untuk menambah pendapatan rakyat serta menambahkan pengeluaran makanan supaya makanan yang dihasilkan cukup keperluan. Seterusnya, rancangan ini juga telah menitik beratkan penggunaan tanah yang sepenuhnya. Selepas itu, peranan agensi kerajaan. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (IKRIM) untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dengan memodenkan industri perikanan. Kedua, Lembaga Pertumbuhan Peladang (LPP) untuk membantukan pekebun kecil, petani dan peladang yang terlibat dalam kegiatan koperasi. Ketiga, Lembaga Beras dan Padi Negara untuk menstabilkan harga padi supaya pendapatan petani tidak terpengaruh. Keempat, Pihak Berkuasa Kemajuan Kecil Perusahaan untuk membantu dalam penyelidikan dalam penanah semula kedah. Bukan itu sahaja, program pembangunan wilayah dilancarkan dengan pembukaan tanah baru untuk kegunaan industri kedah dan kelapa sawit. Contohnya, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (Kejora), Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (Ketengah) dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (Kesedah). Objektif keempat, menghuraikan kesan kepada negara sekiranya jurang ekonomi tersebut tidak diatasi. Antara kesan ialah berlaku pembangunan tidak seimbang. Hal ini kerana pelbagai kemudahan hanya dinikmati oleh kumpulan tertentu saja. Oleh itu, rakyat akan hidup dengan taraf hidup yang berbeza. Selepas itu, agihan kekayaan negara menjadi tidak seimbang. Kemudian, perpaduan negara dijejas dan negara tidak aman. Seterusnya, ketidakseimbang pendapatan penduduk. Hal ini akan menyentuh kedudukan antara satu sama lain dan berasa tidak puas hati dalam perkara ini. Contohnya, ada masyarakat yang memiliki kekayaan besar manakala ada yang tinggal dalam kemiskinan. Dengan ini, usaha kerajaan membentuk interaksi nasional gagal. Selain itu, mengancam kestabilan politik negara. Hal ini demikian kerana menyebabkan campur tangan praktik politik berdasarkan kaum. Lebih lagi, negara sukar untuk mereaksikan wawasan negara yang ditetapkan. Objektif kelima, mengenal pasti kepentingan DEB dalam proses pembangunan negara. Meningkatkan kegiatan ekonomi negara, mewujudkan peluang pekerjaan, menyusun semula masyarakat, membasmi kemiskinan. Seterusnya, meningkatkan kegiatan negara adalah sektor perindustrian dan pembuatan berkembang maju. Banyak kawasan perkilangan dan pelabuhan wujud. Seterusnya, mewujudkan peluang pekerjaan adalah terutama dalam sektor perindustrian. Peluang pekerjaan banyak menikmati produktiviti dan mengurangkan kadar pengangguran serta melahirkan tenaga kerja mahir. Sebab itu, menyusun semula masyarakat dengan menghapuskan pengenalan mengikut kaum fungsi ekonomi. Misalnya, kaum Cina dalam perombongan dan perniagaan. Akhirnya, DEB telah berjaya membasmi kemiskinan. Hal ini kerana memperbaikikan taraf hidup rakyat. Masyarakat kampung juga tidak lagi miskin. Kesimpulannya, dasar ekonomi baru yang telah melamatkan perpatuan negara melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Sekarang program pembangunan negara dan kedasar kerajaan semasa yang diperkenalkan adalah dirancang untuk mencapai tujuan. Usaha ini memerlukan bukan sahaja yang gigih dari kerajaan dan kakitannya. Secara keseluruhan, DEB tidaklah mencapai sasaran 100% maklumatnya. Namun DEB berjaya dalam beberapa strategi yang dibuat dengan jayanya. Apa yang pasti, DEB banyak memberi pelbagai sumbangan kepada kehidupan masyarakat majmuk di negara kita. Pada zaman pandemik ini, rakyat juga perlu mengambil tiba daripada pelaksanaan
kerana usaha memajukan ekonomi negara. Selepas itu, rujukan buku Dr. Muhammad bin Samsudin, Dr. Al-Jaharuddin bin Muhammad Dali, Rizwan bin Hassan dan Ishaq bin Saido 2020, buku teks tingkatan 5. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, Hanifi Ahmad dan Murugaha Supramanian, buku Hostip 2021. Internet. Bawalah internet.